Pada 2017, saya ada satu misi untuk tidak beli sayur dekat luar. So, maksudnya saya hanya makan tumbuh-tumbuhan yang saya tanam saja. Setiap pasu yang nak ditanam, saya ikat ataupun pastikan keselamatan dia. Kalau pergi overseas ke mana-mana, the first thing nanti tengok buah-buahan yang boleh kita tanam di sini. Jadi selalunya nanti bawa benih bawa balik. Profesionnya sebagai peguam jenayah tidak membataskan kehidupan wanita ini untuk sentiasa memastikan rumahnya dikelilingi bunga-bungaan dan sayur-sayuran yang segar menghijau. Saya memang minat menanam daripada kecil, cumanya sejak saya tinggal di sini tahun 2014, saya mula start menanam di sini. Dan kebanyakan yang ada dekat rumah saya ni pokok herba dan pokok yang edible yang boleh dimakan. Kerana pada 2017 saya ada satu misi untuk tidak beli sayur dekat luar. So, maksudnya saya hanya makan tumbuh-tumbuhan yang saya tanam saja. Sebabnya saya percaya sayur-sayur yang beli dekat luar tu ada racun dan tak baik untuk kesihatan. Sebab tu saya tanam sendiri dan saya makan apa yang saya tanam saja. Tinggal di bandar tidak pernah menghalang minatnya, malah sering dikongsikan bersama-sama teman di laman sosial, bertukar ilmu dan pandangan. Selain daripada jiran-jiran saya juga suka upload di Facebook tumbuh-tumbuhan saya dan ramai juga yang berminat sebabnya kebanyakan yang saya tanam adalah jenis yang rare. Contoh macam anggur, keratan anggur diorang susah dapat. Cili habanero, cili yang pedas. So, biji-biji benih serta kerata-kerata ranting yang sukar untuk dijumpai itu saya akan post dan bagi pada kawan-kawan, terutama sekali yang dalam kebun bandar saya akan berkongsi dalam kebun bandar. Bagaikan satu pemandangan yang indah bagi Aida apabila melihat sayur-sayuran yang ditanam tumbuh menghijau dan sihat. Satu kepuasan baginya apabila dapat menuai hasil tanaman dan dinikmati seisi keluarga. Siapa sangka rumah di bandar dengan tanah terhad masih mampu ditanam pelbagai jenis sayuran dan herba. Dia juga turut menanam pelbagai jenis pokok anggur. Kat rumah saya ni, saya tanam 3 jenis anggur. Ini anggur warna hijau, anggur hitam dan anggur merah. Anggur hijau ni baru habis musim buah. Di Malaysia ni, anggur Malaysia boleh berbuah sepanjang tahun. So, kalau di negara 4 musim, biasanya bila dah habis musim buah, dia akan gugur semua daun. Tapi kalau di Malaysia, kita kena pangkas untuk dia kembali berbuah dan berputik. Barulah, contoh yang ni dia start berputik. So, lepas dia berputik baru dia akan keluarkan buah balik. Yang ni sebab pokok dia masih lagi kecil, buah anggur ni akan start berbuah bila setahun lebih. Dan memang anggur Malaysia ni 3 tahun pertama, buah dia memang masam. Pokok anggur, semakin tua pokok, semakin manis buah dia. Memandangkan dia adalah peguam sepenuh masa, ada kalanya dia tidak berkesempatan untuk menyiram tanamannya. Dengan teknologi terkini, dia menggunakan sistem pancuran automatik dalam memastikan tanaman mendapat bekalan air dan zat secukupnya untuk tumbuh secara sihat. Aida juga sempat berkongsi tip dan nasihat untuk wanita yang baru berjinak-jinak dengan aktiviti bercucuk tanam di bandar. Bagi saya sebenarnya hobi menanam ni adalah satu hobi yang orang kata berbudi pada tanah ni tak rugi. Selain daripada kita boleh makan hasilnya, kita juga makan sayur yang kita memang tahu benda tu organik, kita tak letak sebarang racun. Yang keduanya, kita manfaatkan tanah kita daripada kita tanam, daripada kita biar kosong, kita tanam sesuatu yang kita boleh makan. Dan selain daripada itu juga, saya kadang-kadang saya suka bila orang lain bagi tahu saya, Aida, you banyak bagi inspirasi. Maksudnya saya tunjuk pokok saya, orang lain tengok macam terasa nak tanam juga. So saya nasihatkan selain daripada minat tu kena pupuk, banyakkan membaca. Terutamanya kadang-kadang bila kita nak tanam sesuatu tapi kenapa tak menjadi? Sebab kita tak tahu macam mana cara untuk tanam. So nak buat apa-apa selain daripada minat, kita hendaklah ada ilmu. Siapa kata tinggal di kondominium tak boleh bercucuk tanam? Jika sudah namanya minat, segala perkara mampu diatasi. Dan siapa kata lelaki tak sesuai berkebun? Malah, buat jejaka berusia 37 tahun ini, berkebun sudah menjadi rutin hariannya sebelum dan selepas pulang daripada bekerja. Walaupun dengan ruang kediaman yang terhad, dia tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk melakukan hobi kesayangannya ini. Balkoni saya memang kecil, lebih kurang 16 kaki kali 4 kaki. Kalau kira sebab pasu ni ada lebih kurang 300 pasu. Setiap pasu yang nak ditanam, saya ikat
ataupun pastikan keselamatan dia, terikat dekat mana-mana tiang. Melihat tanamannya tumbuh menghijau di tengah bandar metropolitan secara tidak langsung dapat memberi aura positif. Biasalah kita ni di bandar kan, kerja pun banyak, tunggu LRT pun 20-30 minit dah stres kan. So, salah satu saya nak dapatkan motivasi pagi, selepas solat subuh tu saya pergi duduklah minum teh ke Milo ke apa kan dekat balkoni. So macam saya dapat inspirasi dan paling bagusnya kita masak lah. Dari situ saya dapat kebaikan, saya dapat yang fresh. Okay, kita dapat yang apa, ialah kita tak perlu bayar kan untuk tu sebab kita dah tanam kan. So saya pun suka memasak juga. So semua yang saya tanam ni akan diguna untuk buat masakan. Memakan apa yang ditanam sendiri sudah pasti membawa kepuasan. Antara juadah segar, sihat dan mudah adalah Vietnamese roll. Kesemua bahan asas dan sayur-sayuran itu dipetik daripada balkoninya sahaja, seperti toge, daun selasih, daun salad yang hanya perlu dibasuh. Kemudian, dihidang pula bersama air teh pudina yang juga dipetik daripada kebun balkoninya. Menu ini bukan sahaja menyihatkan, malah menjimatkan. Alhamdulillah saya rasa kebun saya dapat membantu saya lah, dan inilah kebun kesayangan saya. Demi memastikan sayur-sayuran dan tanaman herba yang ditanam olehnya tumbuh dengan sihat, Awang membajainya dengan rapi dan memberi penjagaan yang teliti. Wanita berusia 67 tahun dan mempunyai 6 orang cucu ini juga tidak kurang hebatnya dalam bercucuk tanam sayur-sayuran dan juga bunga-bungaan. Memang minat lah, memang suka sangat tanam-tanam. Kalau ada pergi mana-mana pun, kalau ada pokok-pokok, memanglah aunty interested sangat kalau pergi jalan ke mana-mana. Kalau pergi overseas ke mana-mana, the first thing aunty tengok buah-buahan yang boleh kita tanam di sini. Jadi selalunya aunty bawa benih, bawa balik. Daun kesum yang tumbuh merimbun adalah antara tanaman kegemaran wanita ini kerana banyak digunakan dalam pelbagai jenis masakan. Kita guna selalu, jadi banyak yang aunty guna kesum. Kalau kita beli, kita simpan selalu lama-lama busuk kan. Jadi aunty tanam, tapi sekarang ni aunty mula tanam dalam air. Itulah aunty punya favourite sekarang. Ini kalau orang yang selalu tanam kesum tapi selalu tak menjadi, boleh cuba cara ginilah. Banyak yang aunty guna kesum, masak gulai masam, laksa Johor, kebanyakan laksa Penang, semua aunty guna daun kesum kan. Daun kesum lebih senang tumbuh dengan hanya menanamnya di dalam bekas air yang hanya perlu diisi dengan daun kesum dan kemudiannya dimasukkan beberapa ekor ikan kecil untuk mengelak jentik-jentik daripada membiak. Pada yang mula-mula nak menanam, nombor satu kita ada minat. Kemudian kenalah kita selalu refer dekat buku-buku apa yang kita tak faham, cara membaja, cara meracun. Kalau boleh-boleh kita buatlah cara jangan pakai racun. Kita boleh guna cara asli, cara organik supaya kita tak ada expose pada racun-racun yang bahaya kan. Aunty memang suka kalau pagi-pagi aunty bangun first thing aunty memang mengadap pokok-pokok bunga. Itulah macam terapi aunty hari-hari. Jadi kalau kita susah hati ke apa ke, bila kita tengok pokok kita menjadi-jadi, hati kita seronok. Jadi kan itulah bertambah lagi minat. Jadi aunty pun share dengan kawan-kawan. Pokok-pokok kesum aunty kalau dah banyak sangat, aunty potong-potong, aunty sedekah-sedekahkan. Dan itulah neighbors semua datang ambil barang, datang apa nak guna, ambil datang ke sini minta.
Saya sayang sangat kebun kecil saya ni. Menetap di bandar atau di desa bukan alasan untuk tidak melakukan aktiviti bercucuk tanam. Dengan minat, ilmu dan keinginan boleh dilakukan walaupun tanah hanya sekangkang kera. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan herba menghijau ini bukan sahaja terapi terbaik kepada mereka yang tinggal di hutan konkrit tetapi juga dapat menjimatkan ekonomi.